nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, agama Islam adalah agama yang sempurna. Islam bukan sahaja menyuruh umatnya untuk beribadah seperti sembahyang, puasa dan sebagainya. Oleh itu, bagi mencapai tujuan tersebut, Islam mengajar umatnya untuk saling nasihat-menasihati dan tegur-menegur antara satu dengan yang lain. Menasihati dan menegur adalah perbuatan yang sangat baik dan dianjurkan dalam Islam. Seperti firman Allah di dalam surah Al-As ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan berpesan-pesanlah kepada kebaikan dan berpesan-pesanlah dengan kesabaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya setiap nasihat atau teguran perlu diteliti dan dihalusi. Persoalannya, bagaimanakah cara untuk memberi nasihat dan teguran dengan beradab? Yang pertama, berilah nasihat dan teguran dengan bahasa dan suara yang lembut. Janganlah sesekali kita menasihati dan menegur dengan suara yang tinggi dan menggunakan bahasa yang angkuh dan seumpamanya, kerana kita menasihati dan menegur bukan untuk mendedahkan aib orang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqula lahu qallan laina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka kamu katakan kepadanya kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia beringat atau takut kepada Tuhan. Ini dibuktikan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun saat berdakwah kepada Firaun. Pepatah Arab ada menyatakan, ubati luka itu mengikut kadar saiznya. Seandainya luka tadi kecil, usahlah diperbesar sampai seluruh kaki terpaksa dibalut. Kalau luka di lutut, tampaklah plasta, tak payah nak balut keseluruhan kaki. Betul tak sahabat sekalian? Yang kedua, elakkanlah dari menasihati dan menegur kesilapan atau kesalahan di depan orang ramai. Nasihati dan tegurlah ketika dia sedang bersendirian atau ketika berada di tempat yang tertutup. Berilah nasihat dan teguran dengan adab dan cermat, bukannya dengan cara yang boleh menimbulkan perasaan malu kepada orang yang ditegur. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izatil hasanah wajidalahum millati hiya ahsan. Sadaqallahul azim. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Nabi Muhammad dengan hikmah atau kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, sesungguhnya nasihat atau teguran yang menunjukkan kekurangan seseorang di hadapan orang ramai, ia sebenarnya bukanlah nasihat. Sebaliknya, perbuatan itu sebenarnya mendedahkan aib saja. Sebaiknya, hantarlah mesej peribadi. Dunia dah moden kan? Kerana apa? Kerana tujuan nasihat tadi sebenarnya adalah untuk menutup kekurangan orang lain. Yang ketiga, sentiasa bersangka baik terhadap orang yang kita nasihati dan tegur, kerana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan itu adalah satu kesalahan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ajtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanna isim. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Percayalah bahawa Rasulullah SAW juga beberapa kali ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Seperti contoh daripada surah At-Tahrim ayat 1 yang mengisahkan Allah menegur Nabi SAW kerana baginda telah mengharamkan dirinya daripada minum madu hanya untuk menyenangkan hati isteri-isterinya. Maka turunlah ayat di atas seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum mengakhiri perkongsian, antara ibrah yang diambil ialah
Berilah nasihat dan teguran dengan niat yang ikhlas, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan cara yang penuh berhikmah agar nasihat dan teguran dapat diterima dengan hati yang terbuka. Terimalah nasihat dengan teguran dan dengan perasaan bersangka baik, supaya kita dapat memperbaiki diri dan mengeratkan silaturahim antara kita. Ingin saya menyeru kepada semua, ingatlah bahawa kekasih Allah iaitu Nabi Muhammad SAW juga pernah ditegur oleh Allah SWT. Dan sehingga ke hari ini kita membaca kisahnya di dalam Al-Quran. Siapalah kita ni kalau nak dibandingkan dengan baginda? Jika ditegur pun melenteng sakan. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita mesrakan, yang mesra kita serasikan. Sebarkan kebaikan, sebarkan kasih sayang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.